Pembinaan negara bangsa mengikut perspektif di Malaysia. Itulah topik kali ini yang kita akan bincangkan bersama. Nama saya Muhammad Danish bin Linod, bernombor metrik 276772, PSUM Pelajar Cawangan, Kuala Lumpur. Pengertian negara bangsa itu sendiri terbahagi kepada dua, iaitu negara dan juga bangsa. Negara menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat, iaitu negara yang berdaulat didiami oleh satu bangsa. Erti kata lain, wilayah ataupun geopolitik di mana terdapat kerajaan yang memerintah, dan di situ dapat undang-undang dan perlembagaan yang patut dipatuhi oleh rakyatnya sendiri. Bangsa pula itu terdapat budaya ataupun etnik yang wujud dalam kumpulan manusia dan mempunyai persamaan dari segi jasmani, kebudayaan dan juga politik. Sebagai contoh, kita rakyat Malaysia, kita mempunyai identiti tersendiri seperti kita berbahasa Malaysia. Tiga elemen tersebut ialah masyarakat, rakyat, kepercayaan dan keyakinan. Masyarakat majmuk di Malaysia terdiri daripada tiga kaum utama, iaitu masyarakat Melayu, Cina, India, dan tidak dilupa untuk negeri-negeri Sabah dan Sarawak yang pelbagai kaum dan budaya. Yang kedua, rakyat. Rakyat adalah satu syarat penubuhan untuk suatu pemerintahan. Sebagai contoh, anda pasti tahu sebagai rakyat Malaysia kita akan memilih pemerintah yang baru, kerajaan yang baru selepas 5 tahun. Itu adalah satu ciri pemerintahan demokrasi, iaitu suara rakyat. Yang seterusnya, keyakinan dan kepercayaan, di mana rakyat percaya dan mengikuti setiap undang-undang yang telah digubal oleh kerajaan. Integrasi bermaksud penyatuan atau gabungan dua atau beberapa kaum yang tinggal dalam satu wilayah. Kepelbagaian kaum perlu berintegrasi, tidak boleh bersifat kenegerian ataupun perkauman. Sebagai contoh, kaum Melayu maju ke depan bahagian pendidikan, kaum Cina dalam ekonomi, kaum India dalam bahagian perindustrian. Masyarakat dunia tidak akan melihat itu sebagai negara Malaysia yang majmuk, tetapi akan bersifat perkauman. Dari itu, perpecahan kaum itu sendiri akan melihatkan bagaimana masyarakat dunia akan melihat Malaysia itu sendiri. Nasionalisme satu perasaan cinta kepada negara dan bangsa sendiri menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang kedua. Asasnya ialah membina semangat kekuatan, keyakinan dan penyatuan terhadap perpaduan nasional, dan ia tidak menjadi kepentingan kaum masing-masing. Saya suka mengambil contoh, janganlah kita menjadi sifat nasionalisme yang bermusim. Kita akan nampak seketika pada hari kemerdekaan ataupun hari kebangsaan Malaysia. Hanya pada waktu ketika itu kita akan berkobar-kobar dengan menyatakan, oh, saya cintakan negara bangsa saya. Tetapi ia perlulah diterapkan untuk setiap saat ataupun setiap hari, sebagai kita terasa bangga dengan inilah negara kita sebagai negara Malaysia. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat, pluralisme adalah masyarakat yang terdiri daripada kaum, kebudayaan dan kepercayaan agama masing-masing. Akan tetapi, zaman penjajahan British telah meletakkan kesan yang besar, iaitu membahagikan sektor ekonomi mengikut kaum, dan ini mengakibatkan jurang ekonomi dan sosial di tanah Melayu itu semakin melebar. Dan kesannya, peristiwa 13 Mei 1969 terjadinya rusuhan kaum. Sejak daripada itu, Majlis Gerakan Negara dalam membentuk rukun negara bagi mendorong perpaduan dalam kalangan rakyat, dan tercetusnya dasar ekonomi baru diperkenalkan pada tahun 1971 hinggalah 1991. Tujuannya ialah memberikan peluang ataupun menghapuskan pengenalan kaum mengikut sektor ekonomi. Kesimpulannya, negara bangsa itu kita akan melihat sebagai rumah untuk kita berteduh kepada bangsa-bangsa yang lain, kaum-kaum yang lain, tanpa sifat untuk saling menghormati, bertolak ansur dan memahami terhadap budaya masing-masing, mengakibatkan ia menjadi sukar untuk mengekalkan di dalam satu rumah. Dan kita percaya dalam rumah itu bukan untuk jangka yang pendek, untuk kita mengekalkan persamaan masing-masing, tetapi untuk jangka yang masa yang panjang. Oleh itu, jagalah rumah, jagalah negara bangsa kita sendiri.